Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6 kuning, insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada topik yang terakhir, jagalah harta benda awam. Topik yang terakhir dalam bidang adab, iaitu jagalah harta benda awam. Okey, harta benda awam ni apa dia? Kita boleh tengok dekat sini, apa-apa sahaja yang mana kita berkongsi tentang dengan benda tu. Contohnya dekat sini dia tunjuk perhentian bas, sekolah kita, pondok telefon. Zaman sekarang ada lagi ke pondok telefon? Kemudian masjid, taman permainan. Ni apa ni? Tasik, barang-barang yang ada di tasik. Jadi ini semua adalah harta benda awam yang mana kita kongsi bersama. Jadi amat penting untuk kita jaga harta tersebut supaya masing-masing dapat gunakan. Dia tulis kat sini apa? Harta awam milik bersama, guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme, bertimbang rasa, senyum terukir. Tahu vandalism apa dia? Vandalisme. Ni vandalisme ni. Ni dia vandalisme. Vandalism dalam bahasa Inggeris, asal daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu orang yang suka nak merosakkan harta benda awam. Contohnya ni, dalam toilet diconteng, habis jadi buruk toilet tu. Disepak, diterajangnya, dipecah-pecahkan. Dan nampak? Astro Awani ni sebut pengarah bomba kata apa? Vandalism boleh menyebabkan kemalangan, bahkan kematian. Sebab ada kes budak terjatuh daripada tandas yang pecah. Disebabkan perbuatan vandalism. Jadi perbuatan vandalism ni teruk. Tempat yang asalnya patutnya boleh digunakan dengan baik, terus tak boleh main. Disebabkan ada yang kasar guna benda ni. Contohnya ni buayan kan. Ni. Conteng pada apa nama benda ni? Slide ni. Gelongso. Maka memang wujud orang-orang yang suka merosakkan harta benda awam. Jadi hari ni benda yang kita bincangkan ni adalah benda yang sangat-sangat penting, iaitu tentang jaga harta benda awam. Okey, apa dia adab kita terhadap harta benda awam? Yang pertama sekali, gunakan harta awam dengan cermat. Maksudnya kita jaga dengan baik lah, kita guna dengan elok. Kalau dah naik ke atas swings ni, naiklah elok-elok, jangan dipijak-pijak. Jangan sepak-sepak. Macam contoh gelongso ni. Ada kes dulu yang sengaja letakkan kaca dekat dalam gelongso. Tak tahu Allahu'alam kenapa dia buat, tapi memang jahat sangatlah perbuatan tu. Memang ada yang nak tunjukkan kehebatan dia mewarna ke apa ke, menulis ke apa, maka habis. Sampai tahap toilet pun dipecahkan ni. Nampak ni? Tandas, toilet pula. Tong sampah, tempat orang buang sampah pun dipecahkan. Tak ada fungsi langsung untuk dipecahkan. Tapi sengaja dia tak nak guna dengan cermat, bahkan dia pecahkan. Okay. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya kita pakai harta benda awam di library buku. Maka kena pulangkan pada waktu yang sepatutnya, jaga dengan cermat, jangan sampai koyak, guna tu baik-baik. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Nampak ni apa masalah dia ni? Dia letakkan basikal di tempat letak kereta. Ni antara benda yang kadang-kadang orang tak peduli. Ataupun pergi kat masjid, dia parking je belakang kereta orang. Pergi nak buat baik, tapi parking dekat belakang kereta orang menjadikan orang tak boleh keluar lepas solat. Terpaksa tunggu dia lagi. Disebabkan dia tak nak jalan jauh sikit. Jadi ini antara benda yang perlu kita fikir. Sebab kita berkongsi jalan, kita berkongsi tempat letak kereta, dan kita berkongsilah harta-harta benda awam. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Contohnya, ni dalam kes ni tadi. Dia letak basikal tadi kan. Jadi kena ada timbang rasa, kena fikir. Kena, contohnya lepas guna toilet, pump lah. Ataupun lepas kencing, jirus lah. Ni antara benda-benda common sense. Perkara yang sepatutnya kita tahu bahawa benda ni baik. Tapi tak tahu apa sebab, flush pun malas. Nak tekan pump pun
nak tarik pam toilet tu pun jadi satu benda yang susah untuk dia. Padahal dia sendiri tak suka masuk toilet yang ada tahi. Kan? Tapi dia malas juga nak pam. Dia tak fikir tentang orang lain. Dia tak ada timbang rasa kepada pengguna lain. Yang keempat, sekiranya ada berlaku kerosakan bertanggungjawab. Jadi macam contoh ada terkoyak buku sikit, maka kena selotip lah dan juga sampul buku tersebut sebab untuk digunakan bersama orang lain. Yang kelima, tidak membazir. Ni benda yang macam contohnya air ataupun kadang-kadang orang ada bagi air minuman. Dia ambil banyak-banyak tapi lepas tu dia tak minum pun. Lalah buang. Ni antara benda yang kadang-kadang berlaku. Okey. Patutnya kita baca ni dulu tapi Ustaz nak baca ni dulu. Akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Apa yang akan jadi kalau orang tak jaga harta benda awam? Yang pertama, membazir lah. Membazir air. Punya banyak air membazir disebabkan dia tak nak tutup air. Tak kisah, tak peduli. Yang kedua, menyusahkan pula orang lain. Bila guna harta benda awam, contohnya apa nama? Dia tak jaga adab terhadap harta benda awam ni. Contohnya dia rosakkan toilet. Maka orang tak dapat nak guna toilet. Dia rosakkan tempat dekat bus station tu. Jadi tak ada tempat duduk. Dia menyusahkan orang lain. Yang ketiga, maka apa jadi? Banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Habislah apabila rosak dan musnah, macam mana nak guna lagi? Dan akhirnya menjadikan masyarakat berpecah belah. Orang semua benci kat dia. Dan kemudian orang bergaduh. Dan menjadikan ekonomi negara terjejas. Ni kenapa ekonomi negara terjejas? Banyak sangat pembaziran air. Orang membazir air melampau. Maka terjejas ekonomi, terpaksa tampung untuk perkara tersebut. Terjejas ekonomi negara disebabkan terpaksa bina balik stesen bas yang sepatutnya boleh tahan lama. Keluarkan duit untuk repair harta benda awam. Jadi ni benda yang kita kena fikirkan. Jangan rosakkan harta benda awam. Okey, apa dia cara nak menangani perbuatan vandalism yang suka merosakkan harta benda awam ni? Yang pertama, kena ada pendidikan agama yang sempurna. Jadi sebab itulah tujuannya Kementerian Pendidikan Malaysia meletakkan pendidikan agama Islam dan juga pendidikan moral ni sebagai subjek wajib. Sebab tu kita kena belajar. Jadi sayanglah bila kita dah lalui pendidikan moral ataupun pendidikan agama Islam yang macam awak orang Islam ni ada lalui pendidikan agama Islam tapi masih lagi melakukan vandalism. Yang kedua, hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik. Bila nampak ada sampah, maka kita tolonglah angkat dan buang. Mudah-mudahan orang lain yang nampak akan angkat juga. Yang ketiga, berikan nasihat dan teguran. Kalau nampak ada orang buat, nasihat dia, tegur dia. Yang keempat, adakan kempen yang bersesuaian. Yang ni mungkin pihak sekolah ke ataupun pihak majlis bandaraya ke dan sebagainya lah. Dia boleh adakan kempen. Yang kelima, lakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Ini satu benda yang amat susah. Sebab apa? Siapa nak jaga? Kan kita menambah kerja pada orang. Tapi memang kadang-kadang sampai tahap terpaksa buat pengawasan pada harta benda awam. Sebab nak tangkap siapa yang suka buat vandalism ni. Supaya disaman ke, masuk penjara ke, rosakkan harta benda kan. Okey, yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Ini maksud prihatin ni apa? Kita ambil tahu. Kita ambil peduli tentang apa yang berlaku pada anggota masyarakat. Jadi, supaya sama-sama boleh berkongsi harta benda awam ni. Okey? Okey, jadi cukuplah setakat ni. Tak nak lama-lama. Bawah 10 minit. Jadi, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.